Saya rasa saya nak berpindah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, saya menyuruh kepada penonton untuk tidak melihat isu-isu yang disentuh oleh Ustaz tadi. Maknanya ini bukan isu politik. Ini bukan isu politik kepartian. Ini isu soal keadilan, soal tuntutan hak itu sendiri. Dan saya rasa tidak perlu untuk kita mempolitikkan isu-isu adib dan isu LGBT ini. Kerana kita ada masa depan kita. Kita ada anak yang perlu kita berikan masa depan yang baik. Kita ada anak cucu yang perlu kita sediakan satu negara yang baik kepada mereka. Okey, baik Ustaz. Saya nak pergi kepada politik sikit. Ya. Alright, Ustaz. Alhamdulillah, himpunan bantahan ISET itu. Mungkin tajuknya himpunan bantahan ISET. Ataupun mungkin orang kata kita, ada orang mengatakan himpunan itu himpunan kesyukuran kerana kerajaan tidak meratifikasikan ISET. Tetapi sehingga hari ini tidak ada black and white ataupun orang kata satu kepastian yang bahawasanya kerajaan itu tidak akan meratifikasikan ISET kerana ia tidak dibawa ke parlimen. Pertama. Apa yang saya nak kongsi dengan Ustaz dalam mohon pandangan Ustaz? Ustaz pernah bekerjasama, Ustaz pernah berada bersama dengan orang kata golongan-golongan bangsa DAP ini satu ketika dalam Pakatan Rakyat. Saya juga ada pengalaman ketika saya bersama dalam PKR dulu, pimpinan PKR dulu. Juga ada pengalaman bagaimana rupa bentuk, rupa paras orang kata DAP ini. Kita mengenali himpunan terbesar Islam Melayu pada 9 hari bulan itu. 8 sorry. 8/12. Alright. 8 hari bulan ini. Itu merupakan mimpi ngeri kepada golongan dan bangsa DAP. Ustaz boleh bersetuju? Ya. Apa pandangan Ustaz? Ya. Saya setuju sangat bahawa itu merupakan satu bukan lagi mimpi ngeri lah. Bencana, malapetaka. Malapetaka lah. Yang lebih teruk pada itu bagi bangsa DAP lah. Kerana inilah satu-satunya himpunan yang terbesar dalam sejarah yang pernah wujud dalam negara kita yang mengambungkan seluruh Melayu, tak kira apa parti, tak kira NGO, pahaman yang ada, mereka berkumpul demi masa depan agama dan juga bangsa mereka. Kita nak bagi tahu bahawa orang Melayu ni, itu sebab kita tengok sejarah membuktikan bahawa komunis hanya 13 hari saja boleh berkuasa. Jepun 3 tahun saja. Dan kenapa Inggeris dia boleh lama? Kerana Inggeris mengetahui psikologi Melayu ni jangan diusik 3 benda ni. Kalau kamu usik 3 benda ni, orang Melayu bangkit. Dia akan bangkit. Apa dia? Agama dia. Jangan diusik. Kedua, bangsa dia. Ketiga, raja dia. Payung kepada negara. Jangan diusik. Kalau kamu usik salah satu benda ni, orang Melayu akan bangkit. Tu saya kata bahawa itu baru permulaan. Saya kata bahawa orang Melayu ni ada satu senjata dia tak guna lagi. Apa ni senjata orang Melayu? Amok. Jangan kamu orang Melayu minta Melayu gunakan kuasa amok ni. Itu sebab amok ni kalau buka dalam kamus orang putih, Oxford Philip ke, amok ni orang putih tak boleh nak terjemah. Amok, dia kata amok juga. Sebab orang Melayu je ada kuasa ni. Orang lain tak ada amok ni. Kamu kena ingat. Ini adalah titik permulaan. Kamu jangan biar orang Melayu ni mengamuk. Kalau orang ni Melayu mengamuk, kamu akan tahulah akibatnya. Jadi kita harap supaya ini satu permulaan detik penyatuan orang Melayu di Malaysia khususnya untuk mempertahankan agama mereka, bangsa mereka, tanah air mereka dan juga raja mereka. Jangan kamu sekali-kali usik. Kalau kamu usik, kamu memang berdepan dengan amok. Berdepan dengan amok akan datang nanti. Ustaz, bercakap soal penyatuan Melayu, bila kita bercakap soal Islam, pasti itu PAS Melayu. Islam Melayu, kita boleh nampak PAS Islam Melayu. Bila bercakap soal Islam Melayu, UMNO juga Islam Melayu. Saya nak tanya seikhlas hati Ustaz, apakah perkara yang paling besar yang menghalang daripada
Saya cakap direct lah, penyatuan ataupun kerjasama antara PAS dan UMNO ni. Apa benda yang tak boleh lagi? Ya. Penyatuan ini sebenarnya telah lama nak diwujudkan sebenarnya. Tetapi kita tahu bahawa penyatuan ini sebenarnya ada dalang dia. Yang memang Tidak akan dia akan memastikan supaya gagal benda ni. Sampai sekarang kita gagal. Jadi itu sebab bahawa bila satu isu yang membabitkan benda ni, ini sudah orang akan melupakan benda hangit bingit daripada politik dilupakan. Kerana diusik 3 benda ni tadi. Ini ke arah penyatuan ini. Itu sebab kita harap bahawa ini satu juga hikmahnya supaya kita dapat melupakan benda tu buang sejauh-jauhnya untuk kita wujudkan penyatuan yang ada kepada kita. Sudah pasti bahawa apa yang berlaku hari ini sudah pasti dasar PAS lain, dasar UMNO-nya lain. Tetapi bila benda ini semuanya memang ada pada orang UMNO. Ada dalam UMNO dasar ni. Jadi itu sebab kita rasa bila UMNO dapat melupakan benda tu, tidak ada masalah untuk kita bersatu dasar sebenarnya. Ta'awun itu, bekerjasama untuk perkara-perkara yang baik. Maknanya kita nampak, maknanya seboleh-bolehnya tidak perlu, orang kata, maknanya tidak boleh tidak untuk menyatukan Islam Melayu, khususnya daripada 2 parti terbesar di Malaysia ini. Bagi itu sebab gagasan dibawa oleh Tuan Guru Presiden kita, politik matang dan sejahtera. Ini satu pendekatan yang lunak, yang memang tak pernah kita wujudkan dulu. Yang secara tidak langsungnya, itulah budaya yang dapat menyatukan kita. Yang mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah menyatakan bertolong-menolong kamu dalam benda yang menentang kebaikan dan juga takwa. Jangan tolong dalam benda yang melakukan dosa dan permusuhan. Jadi kita tengok bahawa kita bersama. Dalam isu agama, kita bersama. Dalam isu Rohingya Ummah, kita bersama. Apa juga yang boleh untuk kepentingan agama dan kebaikan untuk rakyat, maka kita akan bersatu. Jadi itu yang kita harap bahawa dengan budaya politik matang ni, alhamdulillah ahli PAS sudah memahami benda ni, telah diterjemahkan di semua peringkat. Alhamdulillah menyebabkan dulu nak rapat dengan UMNO pun payah, nak berselisih bayang pun payah. Sekarang ni alhamdulillah dengan budaya itu nampaknya alhamdulillah memberi satu kesan yang besar untuk penyatuan kepada orang Melayu Islam dalam negara. Tetapi orang kata Ustaz Al-Fadhil, betul penyatuan itu ke arah itu, alhamdulillah. Dan saya turun ke bawah, saya bersama dengan orang-orang kampung, seolah-olah orang kampung ni berdoa, Ustaz, Allah bersatulah. Ada ayat, saya ingat lagi ayat seorang orang tua tu, Allah, UMNO janganlah angkuh, PAS janganlah sombong. Ayat tu, bersatulah. Tetapi dalam keadaan sudah pasti, saya cukup percaya, dalam keadaan mungkin orang kata 2 orang sahabat sebenarnya, yang membawa haluan masing-masing, okey, yang tak boleh bertikam bayang, tak boleh berselisih bayang. Tapi sekarang ni dah mula bertegur sapa, dah mula boleh bercakap, tanya pasal anak, pasal orang kata kesihatan. Sudah pasti rencah-rencah itu, macam saya tertarik dengan Ustaz, ada tangan-tangan yang cuba untuk menggagalkan ini. Tetapi saya cukup risau dalam keadaan usaha untuk penyatuan ini, usaha untuk orang kata kerjasama ataupun apa istilah sekalipun demi penyatuan ummah Islam dan Melayu ini, adakah perlu kenyataan-kenyataan seperti kenyataan Ni'amah yang saya baca dalam 2 minggu lepas, seolah-olah UMNO kenyataan tu UMNO sudah remuk ataupun rosak. Saya rasa kenyataan-kenyataan sebegitu merencatkan usaha itu. Adakah perlu kenyataan-kenyataan yang daripada seorang naib presiden itu perlu untuk dalam usaha penyatuan ini? Minta komen apa ni Ustaz sikit. Itu kita tengok benda itu, adakah pandangan itu pandangan peribadi atau pandangan parti. Tapi saya kembali kepada
kenyataan rasmi daripada Sesuai Agong Ya, PAS Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin yang mengeluarkan rasmi mengatakan bahawa UMNO satu benda yang relevan dan perlu untuk bangkit bagi menyatukan orang Melayu. Itu kenyataan rasmi. Jadi saya tidak ambil kepada pandangan individu, saya ambil kepada pandangan rasmi daripada parti. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada keluar daripada mulut Datuk Ni Ahmad Sejahtera atau tidak kan. Jadi saya nampak kepada jelas pendirian parti PAS sendiri mengatakan melalui bahawa Setiausaha Agong surat rasmi dikeluarkan bahawa UMNO masih relevan dan UMNO masih boleh kembali untuk menyatukan ahli-ahli mereka, khususnya bagi wujudkan satu penyatuan untuk kepentingan Islam dan Melayu itu sendiri. Itu bagi saya itu kembali kepada parti. Kita berada di akhir siaran, tetapi saya nak tanya satu soalan cupu mas untuk Ustaz. Kita dah ada di akhir siaran. Ustaz, saya nak tanya satu soalan dan mungkin Ustaz boleh buat kesimpulan terus. Satu soalan Ustaz. Perpindahan kuasa ni, penyerahan kuasa. Antara daripada Mahathir kepada Anwar Ibrahim. Adakah Ustaz yakin ianya bakal berlaku? Antara Mahathir dan Anwar ni. Siapa pilihan Ustaz? Ini pandangan peribadi, bukan mewakili parti. Saya pun nampak dengan suasana yang berlaku hari ini, dengan beberapa kenyataan yang dikeluarkan bahawa saya nampak bahawa usaha untuk mengalih kuasa tu nampak gelap. Nampak saya gelap kan. Ini daripada pengalaman Ustaz, orang yang berada lama dalam politik. Dengan kenyataan dan Pakatan Harapan sendiri. Datuk Saifuddin Abdullah mengatakan bahawa kalau dibawa ini bukan perlembagaan. Walaupun itu dalam perjanjian Majlis Presiden, itu bukan perlembagaan. Apa makna cakap macam itu tu? Jadi mana bukan manifesto pun dia orang boleh langgar Ustaz. Apa lagi gitu kan. Apa lagi ni janji ya. Jadi dia kata maknanya apa maksudnya begitu? Maknanya kalaulah Datuk Mahathir akan terus sampai pilihan ke-15, tak boleh nak diambil tindakan apa pun. Dia bukan sebab dia Perdana Menteri yang sah. Perdana Menteri sah. Adakah boleh saya katakan maknanya Datuk lebih prefer Tun Mahathir daripada Anwar? Saya tengok tanda begitulah keadaannya. Saya tengok keadaannya begitulah. Nampaknya saya berkeyakinan besar lah bahawa Tun akan terus kekal sehingga habis penggal. Saudara-saudari, sedikit saya nak bagi Ustaz untuk bagi kesimpulan dan pesanan kepada rakan penonton kita. Silakan Ustaz. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak siaran ni yang sudi menjemput saya pada petang ini, dan saya sekali lagi mengajaklah kepada seluruh rakyat kita supaya hari ini janganlah kita ni sambil lewa terhadap apa yang berlaku terhadap negara kita hari ini, dan kita ingat bahawa apa yang kita buat hari ini adalah untuk masa depan anak dan cucu cicit kita akan datang. Dan ingat, saya mengatakan bahawa kita mengharapkan anak cucu cicit kita, walau kita dah mati besok, mengharapkan doa daripada mereka untuk sampai kepada kita. Tetapi bila kita hari ini tidak ambil peduli, wa in tatawallau, kata Allah, kalau kita tak ambil peduli, lepas tangan, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menukar kaum lain yang akan menguasai kamu. Mereka yang akan mendapat musibahnya, mereka yang akan dapat menimpa bahananya besok. Jadi kita harap mereka memberi pahala pada kita, tetapi kelalaian kita ini, lepas tangan kita ini menyebabkan mereka akan menyumpah selanah kita. Celaka atuk, celaka ayah, sebab ayah dan atuk lah hari ini tak peduli, menyebabkan kami hari ini terseksa dengan kaum lain yang akan menguasai kita. Terima kasih Ustaz. Allah na'udzubillah. Tuan-tuan, rakan penonton, alhamdulillah saya ini cukup antara kata segmen bicara hamba yang cukup, saya rasa padat dan puas dengan penerangan dan ahli panel kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Cuma di akhir siaran kita segmen bicara hamba di NTH Media kali ini, saya dalam mungkin kita digemparkan dengan isu yang melibatkan peletakan jawatan ataupun apa istilah sekalipun Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong,
Saya rasa saya mohon kepada netizen dan rakyat dan khususnya penonton untuk kita tidak mengambil jalan awal ataupun memberi apa-apa komen awal ataupun cuba mengeruhkan keadaan. Sudah pasti apabila ia melibatkan satu institusi tertinggi dalam negara kita, kita seharusnya memberi ruang kepada majlis raja-raja dan khususnya orang yang bertanggungjawab dan orang yang mempunyai locus standi, kumpulan-kumpulan dan kita hanya perlu menunggu masa dan mencari berita yang sahih, dan untuk kita tidak mewairalkan perkara-perkara yang tulisan-tulisan yang seolah yang saya lihat dalam mutakhir ini, dalam satu hari daripada pagi tadi sudah ada cetusan tulisan yang cukup tidak menyenangkan apabila institusi raja itu sendiri diperbincangkan secara terbuka. Saya mengharapkan netizen dan rakyat dan rakan penonton untuk kita memberikan ruang seluasnya kepada majlis raja-raja untuk menentukan institusi yang kita anggap itu ada merupakan institusi tertinggi yang kita harus hormati. Sekian, terima kasih kepada kru penerbitan NTH Media, dan ini merupakan segmen Bicara Ambo pada hari ini, dan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Azli. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.